Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan berjumpa lagi. So, kita sambung latihan kita. Sebelum ni kita buat butang. Kemudian kita buat butang yang lebih interaktif, yang ada audio dan sedikit macam 3D lah. Bila pengguna tekan, dia macam tertekan butang tu. Okey, latihan kali ni saya akan tunjukkan bagaimana kita ingin membuat montaj ringkas menggunakan teknik twinning dari kiri ke kanan ataupun dari atas ke bawah sebagainya lah. Kemudian sedikit twinning juga, tapi pergerakan tu mengikut laluan. Okey, saya just tunjukkan contoh. Kemudian kalau anda nak buat dalam bentuk dalam assignment, bergantung kepada kreativiti masing-masing. So ini kita sambung latihan kita, template latihan kita yang lepas. Yang mana yang lepas kita dah buat butang dan pergi ke menu utama. Tapi menu utama ni saya dah sediakan butang-butang lah. Okey. Kemudian daripada menu ni pergi ke isi kandungan. Cuma isi kandungan belum saya masukkan lah. Sebab hari ni saya nak tunjukkan bagaimana kita ingin tambah scene dan kita nak buat sedikit animation. Kalau lihatkan scene kita ada hanya satu. So untuk latihan ni kita tambah scene baru, iaitu dengan arahan insert scene. Okey, dan secara automatik semua akan hilang lah, sebab kita sekarang berada di scene kedua. Yang kita buat sebelum ni semua berada di scene satu. Okey, so seperti saya maklumkan awal daripada peringkat awal dulu, yang mana kalau animate ni sama konsep dia macam frame, yang mana dia bila kita mainkan, dia akan mainkan apa isi kandungan di scene 1 baru ke scene 2. Okey. Tapi scene 2 ni sepatutnya berada sebelum scene 1. Okey. So kita boleh pindahkan kedudukan scene ni. Kalau dah buat banyak macam-macam, tiba-tiba nak pindahkan, sepatutnya scene 5 ni pergi ke scene 1. So boleh kita arrangekan. Untuk contoh ni saya hanya buat dua scene. Kita ada 2 scene saja. So untuk mengubah kedudukan scene ni, so buka pada window dan pergi kepada scene ni, dan anda akan keluar tertingkap scene, dan anda boleh tukarkan kedudukan antara scene-scene lah. Okey, seperti latihan kita hanya ada dua scene. So kita just klik dan drag ke atas. So scene 2 akan dimainkan dulu, barulah scene 1 dimainkan kalau kita play lah. So itu bagaimana kita nak masukkan scene dan bagaimana kita tentukan kedudukan scene. Sekarang scene 2 menjadi scene yang pertama. Kalau kita lihat dah bertukar kedudukan. Okey, so untuk mendapatkan gambar atau latar belakang yang sama, so pergi saja pada scene 1 ni. Akan ingatlah sebab saya dah lock. So kena buka untuk copy. Just Ctrl C ataupun file, edit copy. Okey, dan pergi kepada scene 2, yang scene baru yang kita masukkan tu, edit in place. Okey, kalau edit in center maksudnya dia akan edit ke center. Okey, kalau edit in place maksudnya contohnya kalau kita copy benda tu di sebelah kanan bawah, so bila kita paste tempat baru, dia akan copy tempat yang sama, iaitu sebelah kanan bawah. Okey, so itu nama dia scene in place lah. So kita gunakan yang scene in place, maksudnya dia akan berada pada kedudukan yang sama di mana kita copy. Okey, itu nak copy background. So ada dua kaedah. Satu, kita copy image tu, ataupun kita boleh copy juga frame. Okey, copy frame dan pergi ke scene 2 pun boleh juga, dan paste, klik kanan,
paste frame lah kalau kita dah copy tadi sebab tak ada. Okay, so ini sekarang sebagai background. Okay, saya panjangkan background ni, mungkin montaj kita 5 saat. Okay, kita anggarkan ini bergantung saja. Untuk tujuan latihan ni saya buat 5 saat lebih kurang. Kalau kurang kita kurangkan, kalau kalau kurang kita tambah, kalau terlebih kita boleh kurangkan. So saya just anggarkan dulu nak buat 5 saat. Okey, saya harap semua anda faham apa itu montaj. Contohnya kita nak perkenalkan topik kita. Okey, langkah pertama untuk membuat twinning. So kita tambah satu layer baru. Ini saya namakan twin 1. Okey, contohnya tajuk pertama. Okey, mungkin tajuk saya nak buat ini pengenalan penggunaan teknologi animasi. So mungkin perkataan pertama yang saya nak keluarkan adalah teknologi. Langkah seterusnya, selepas kita buat layer, kita buat simbol baru. Okey, seperti biasa kita import new symbol. Okey, dan pilih sebagai grafik dan pilihlah perkataan, contohnya teknologi. Okey, dan klik OK. Okey, jangan risau, sama macam kita buat butang dulu, dan kita sekarang bekerja di dalam simbol grafik yang bernama teknologi. So saya typekan perkataan saya, teknologi. Okey, nama simbol ni tak semestinya sama apa yang kita type dalam ni. So, ini saya buat supaya kita tahu, simbol teknologi ni berkaitan dengan perkataan teknologi. Contoh so pilihlah saiz yang bersesuaian dan jenis font yang dirasakan sesuai untuk kita kita buat untuk teks tersebut. So contohnya saya nak gunakan impact. Okay, saiz 40. Okay, kena ingatlah latar belakang saya berwarna biru gelap. So mungkin teks saya tu berwarna cerah lah. Okay, kuning dan sebagainya. Bergantung kepada kreativiti masing-masing. Tapi yang penting kontras. Dan kalau rasa tak cukup besar, so anda boleh besarkan. Tak kisah. Nanti kita boleh juga kecilkan semasa kita masukkan dalam scene. Okey. So dah berjaya kita buat, kita patah balik dekat scene, dekat scene 2 lah ni. So sekarang apa perancangan saya adalah perkataan tu akan muncul daripada sebelah kanan masuk ke skrin. So itu kita akan buat motion twinning seperti saya katakan awal-awal tadi. Okey, so tarik saja perkataan tu daripada scene, bukan perkataan, simbol tu daripada scene ke dalam layer twin 1. Okey, mana perkataan dia? Ini adalah ikon bagi simbol butang. Yang ini adalah ikon gambar yang kita import daripada luar. So ini adalah ini adalah audio yang kita import untuk sound untuk sound audio yang kita import untuk butang pada aktiviti yang lepas. Okey, ini dia simbol grafik So grafik macam ni. Ada 3 segi, 4 segi dan bulat. So tarik saja perkataan teknologi tu. Okey. So kita sekarang bergantung kepada perancangan masing-masing. Saya nak perkataan ni dari kiri ke tengah, masuk ke tengah. Seperti saya katakan tadi, kalau terlalu besar, kita boleh kecilkan menggunakan transpose tool, dan sambil-sambil kecilkan tu, jangan lupa tekan ke kunci shift untuk dapat proportion yang dikehendaki atau size yang dikehendaki. Okey, saya nak perkataan ni masuk daripada sini ke tengah. Okey, so itu adalah keyframe pertama, iaitu berada di luar. Okay, sekarang tanya diri masing-masing nak berapa saat masuk.
Contohnya dia nak masuk selama dalam masa 2 saat, perkataan tu dah ada di tengah. So just klik pada ni baru kita gunakan saat lah, pada frame 60. Sebab kita punya setting adalah setting file kita adalah 30 frame per saat. So klik kanan kat situ dan insert keyframe. Okay, sekarang kita ada 2 keyframe. Okay, satu di frame 1 dan satu lagi di frame 60. Kedua-dua ni adalah objek yang sama, iaitu simbol grafik teknologi. So ini di luar dan ini kita tukar kedudukannya, lokasi dia masuk ke dalam. Okay, masuk ke dalam. So apa yang berlaku nanti, dia akan berlaku, perkataan tu akan muncul dari kiri ke kanan. Okay, satu keyframe mesti berada di satu posisi yang lain. Contohnya ni sebelah kiri di luar di luar stage, dan satu lagi keyframe berada di dalam stage. Okay, sekarang kemudian klik kanan antara 2 keyframe ni, tak kisahlah di frame 2 ataupun frame 30 ataupun frame ke 59, tak kisah. Di antara keduanya, di antara kedua keyframe ni, klik kanan dan pilih klasik. Kali ni sebenarnya ada untuk yang moden, bukan moden lah. Untuk yang kaedah kedua, kita ada motion tuning. Tapi yang saya gunakan ini classic tuning. Sebab kita buat 2 keyframe terlebih dahulu. Kalau create motion tuning, dia tak ada. Dia selepas kita ubah kedudukan dia, baru dia automatic ada keyframe. Tapi kali ni, teknik yang saya tunjukkan adalah kaedah klasik, iaitu kita buat dua-dua keyframe dahulu, kemudian baru kita masukkan tuning. So dah klik sebelah kanan tertikus anda dan create classic tuning, dan lihat dia akan bertukar berwarna purple dan ada garisan anak panah dari satu keyframe ke keyframe kedua. So bila kita mainkan, so animasi tu, perkataan tu akan muncul dari kiri dan kanan. Dan untuk kita tengok scene ni saja, sebab kita ada 2 scene. Sekarang kita nak tengok scene ni saja, tak nak tengok scene yang pertama. Control test scene. Okay, kalau anda tekan sini, dia akan mula daripada scene 1 pergi ke scene 2. Kita test scene. Melihat perkataan tu muncul di tengah. Okay, kemudian sepanjang seperti saya tadi setkan 5 saat. So, sepanjang 3 saat ni perkataan tu akan pengguna sempat baca sebelum pergi ke scene seterusnya. So itu masuk frame sepanjang 30 frame ya. Okay, daripada 60 sampai ke frame 150, maksudnya selama 4 saat. Okay, sekarang kita nak tambah perkataan teknologi pula. Daripada bawah, contoh daripada bawah naik ke atas. So konsep dia sama. Masukkan layer baru. Okay, so mungkin namakanlah layer tu supaya kita mudah kita ingat. Langkah seterusnya, insert new symbol. Okay, boleh tukar nama simbol kepada animasi lah, sebab teks animasi. Okay, sama grafik dan klik OK dan typekanlah perkataan anda animasi untuk tajuk kedua lah. Okay. So anak panah tanda plus tengah dia dalam bermaksud di tengah-tengah inilah, di tengah-tengah center sekali. Okay, patah balik. Okay, sekarang tanya diri anda, dia nak keluar serentak atau tidak? Kalau dia nak keluar satu-satu, maksudnya keyframe pertama untuk layer twin 2 ni akan bermula di frame ke-60. So, selari dengan tu saya masukkan insert blank keyframe sebab saya nak masukkan objek baru.
iaitu animasi. Sama juga saya letak di luar, di bawah lah. Sekarang saya nak datang ke atas. Okey, dan tanya juga diri anda berapa saat. Okey, contohnya setiap ni 2 saat. So saya tambah keyframe pada frame ke 120. Klik kanan, insert keyframe, dan sama juga macam tadi. Untuk keyframe kedua ni tukarlah kedudukannya naik ke atas. Okey. Kemudian klik kanan di antara dua keyframe tadi tu dan pilih motion twinning. Okey, dan bila kita mainkan test scene, ini yang akan berlaku. Okey. Okay, dia akan loop balik lah sebab dia sampai ke frame 140 tadi tu, dia patah balik ke frame 1. Okey, dah. Anda telah berjaya membina twinning motion. Okey, daripada frame pertama sampailah frame ke 100. Okey, itu kita namakan motion twinning. Okey, kelebihan motion twinning selain daripada bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Contohnya, saya nak masuk perkataan teknologi ni, saya nak dia nak muncul sikit-sedikit lah. Maksudnya, daripada tak nampak kepada nampak. So, senang saja. Ubah saja dia punya properties pada frame pertama. Untuk perkataan teknologi, klik pastikan dia aktif dan pergi pada properties di sini. Color effect. Anda sebenarnya boleh ubah warna. Dan untuk tujuan ni saya nak ubah ketelusan cahaya, ketelusan teks tu. So saya boleh pilih kosong. Maksudnya daripada tak nampak langsung dan dia akan muncul sedikit demi sedikit dan akan nampak 100% pada frame ke-60. Okay. So itu kalau kita nak buat macam ni lah. Sama jugalah kalau untuk yang perkataan animasi. So, animasi perkataan yang keyframe yang pertama dan pilihlah alpha. Okey, kosong dan anda boleh tentukanlah tahap alpha tu berapa peratus saya nak kosong. So, dia pun akan muncul sedikit-sedikit sampai frame 120 dia akan muncul 100%. So, itu kalau nak ubah. Dan anda boleh ubahlah daripada alpha tadi ada macam-macam tadi. Anda boleh ubah brightness, tint dan advance. Tint dengan advance ni lebih kepada warna. So, saya tak nak tunjuk tu. Anda boleh buat eksperimen sendiri. Sekarang kita dah berjaya membuat animasi twinning. Okey. Seterusnya, mungkin nak tambah lagi menarik. Oleh kerana tajuk saya ni ada animasi, mungkin ada benda-benda terbang lah. Okey, 5 saat ni mungkin tak cukup. Mungkin saya nak tambah lagi 50 saat. Okey, 50. Mungkin saya tambah lagi lebih daripada 5 saat. Okey, sebab saya nak tambah animasi lagi. Okey, untuk memastikan pengguna melihat keseluruhannya, mungkin saya tambah dulu sampai 7 saat. Saya tambah frame saja. Frame sahaja. Okey, sekarang saya nak buat pergerakan. Mungkin mungkin kapal terbang. Okey, dan kali ini kita akan belajar kapal terbang tu tidak terbang statik. Maksudnya tidak terbang atau tidak bergerak macam dua perkataan ni. Dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas. Mungkin kapal terbang tu terbang mengikut laluan yang saya tentukan. Okey, cara pertama sama juga, kita kena insert new symbol grafik dan saya namakan plane. Okey, oleh kerana kita tak import dulu, so kita terpaksa dah nanti import. Kita dah buat simbol dulu, baru kemudian kita import file kita. Seperti saya katakan awal-awal dulu, jika dah tahu benda tu nak akan digunakan, mungkin dah import terlebih dahulu. Okey, so saya import terus ke stage sebab saya nak terus gunakan di dalam simbol kapal terbang yang saya baru buat ni. So, ni.
Dan ini adalah gambar seperti juga butang yang siri kedua saya tunjukkan tu, iaitu berbentuk file format PNG. Okey, terus ini dah dia. Okey, so ini dah kita berjaya dah buat. So kita kita patah balik ke scene dan tambah lagi satu scene yang mana kita namakan plane lah. Okey, dan sama juga tanya pada diri masing-masing. Kapal terbang tu nak start pada, kalau mula daripada frame 1 lah. Kalau dia nak keluar selepas habis animasi ni baru dia keluar, maksudnya anda bermula di frame ke 120 ni. Maksudnya kita masukkan insert blank keyframe dan start. Dan kita masukkan lah gambar simbol ke gambar, simbol plane yang kita dah buat, bukan gambar dan letaklah di luar dahulu. Dan kalau besar sangat mungkin anda boleh kecilkan mengikut kesesuaian saiz yang bersesuaian lah. Contohnya. Okey, sekarang kita ada gambar simbol bukan gambar, simbol kapal terbang plane, dan kita dah masukkan dalam layer plane ni. So untuk untuk menghasilkan animasi yang mengikut laluan, so kita perlu tambah satu lagi, iaitu klik kanan pada layer plane tu dan pilih Add Classic Motion Guide. Ya. Okey, dan secara automatik lihat ada satu simbol macam garis putus-putus di atas plane. Okey, sama juga kita akan buat laluan yang kita kendaki selari dengan kapal terbang tu, iaitu bermula pada frame ke 120. So, kita masukkan insert blank keyframe dan anda boleh lukiskan menggunakan pencil tool. Okey. Kalau tak ada di sini, jangan risau. So, klik pada tiga dot ni di bahagian bawah dan tarik sahaja ni. Ini adalah simbol pencil dan tarik saja ke dalam list tools yang kita ada sebelah kiri. Okey, so saya gunakan ni. Okey, lihat. Okey, dan untuk melukis tu anda boleh pilih warna yang kontras lah untuk senang anda lihat. Contohnya saya gunakan warna pink lah garisan tu, dan kalau garisan tu anda nak tebal dan sebagainya, kalau saya lukis ni dah memadai. Okey, kalau saya kata nak tebal lagi, anda boleh adjust di sini so tebal lah. So jangan tebal sangat, so lebih kurang 2 ni. Okey, ketebalan ni 2 pixel. Okey, dan sebelum anda membina laluan tu, so anda di bahagian bawah ni, bila anda aktif pencil tu ni, bahagian bawah ni ada option, ada pencil mode. So pilih yang smooth. Smooth maksudnya kita semua lah. Contoh kalau saya pilih straight ni, saya buat bulat-bulat macam ni, dia macam banyak bersegi-segi. Okey, kalau saya pilih smooth ni, kalau saya lukis, dia agak kurang bersegi. Maksudnya laluan ataupun garisan yang kita buat tu tidaklah banyak sudut-sudut yang tajam. Okey, so mulalah melukis mengikut keperluan pergerakan yang dikehendaki. Contohnya saya macam ni. Okey. Dan anda boleh mengubah, misal kata ada contohnya macam ni, dia tak bulat sangat. So just gunakan selection tool ni dan anda boleh ubah dia punya lengkungan yang diperlukan lah. Dan anda boleh zoom in dan zoom out untuk mendapat lengkungan yang cantik. Okey, saya kata dah puas hati, dah cantik, laluan tu dah cantik.
tak ada bersegi-segi. Kalau macam ni nak lihat macam ni, macam ni tak boleh. So kena pilih. So selalunya mengganggu pergerakan objek kita. Okey. Kemudian sama dengan konsep kita buat motion twinning tadi. So kita tambah satu, sekata animasi ni bergerak dua saat juga. So pada layer objek simbol kapal terbang tu, saya klik pada 180 frame, insert keyframe dan pindahkan ikut laluan yang kita kendaki tu, dan lihat ada tanda bulat yang menunjukkan dia mengikut garisan. Okay. Dan buatlah sehingga ia keluar daripada scene. Daripada scene lah. Maksudnya kapal terbang tu akan keluar akan terbang daripada kanan ke kiri. Dari luar scene hingga ke luar scene sebelah kiri. Okay. So ini dia kapal terbang pertama kita. Okay. Dan pastikan dia mengikut bulatan tu terkena pada garisan. Okay, jangan risau, garisan ni tidak akan kelihatan bila kita mainkan. Walaupun saya gunakan warna pink ni, tapi bila kita mainkan dia takkan kelihatan. So kemudian sama juga macam motion twinning tadi, pilih antara dua keyframe ni dan pilihlah classic motion twinning. Okay, dan lihat dia mengikut. Kalau kita try, cuba mainkan, testing. Okay, selepas perkataan teknologi pendidik animasi, keluarlah kapal terbang tu. Okay. Dan jika anda perhatikan, kapal terbang tu agak janggal bila dimasuk atau diterbang. Sebab sepatutnya di sini dia berpusing. Okay. Sekarang dia tak berpusing. So, untuk menghasilkan animasi yang realistik, okay, supaya kapal terbang ni akan berpusing juga mengikut laluannya, agak mudah. Okay, so aktifkan klik antara laluan ni warna purple ni untuk layer plane ni. Okay, dan di bahagian properties ni ada satu pilihan orient path. Klik saja, aktifkan atau klik pada orient path tu. So kapal terbang tu akan terbang mengikut laluan tu dan lebih realistik lah. Okay, so agak mudah untuk membuat path animation. Okay, dan jika kita mainkan, kita lihat dulu saya tak test scene ni saja dulu. So kapal terbang tu akan terbang mengikut laluan dan cantik lah. Dia terbang berbanding yang tadi dia terbang tapi dia tak ikut normal punya pergerakan. Pergerakan normal agak janggal lah. Dia akan ikut tapi dia tak ikut betul-betul sepatutnya terbang berpusing ikut laluan tu. Okey, kini anda telah berjaya membuat sedikit montaj untuk persembahan anda ataupun DLO anda sebelum masuk ke EC. Okey, kita dah berjaya buat twinning animation ataupun twinning motion, iaitu pergerakan teks dari kiri ke tengah dan dari bawah ke atas, dan kita dah buat juga pergerakan mengikut laluan iaitu path animation. Okey. So cuba kita try tengok daripada kedua-dua scene bila kita mainkan nanti Okey, ini yang berlaku. Kataan masuk, kapal terbang keluar. Okey, dan ini dah masuk scene kedua. Okey,
Dan bila pengguna klik welcome, dia terus ke menu utama. Dan bila pengguna klik pengenalan contohnya, dia pergi ke paparan ni lah. Tapi paparan ni kita belum buat lagi. Dan butang ni dah. Okay. Okay. Sebelum kita try test ataupun kita runkan kita punya daripada scene 2 ke scene 1, so kita buatlah sedikit lebih interaktif, lebih menarik kita punya animasi itu ataupun montaj kita boleh masukkan audio contohnya audio latar belakang ataupun untuk tujuan latihan ni saya tunjukkan bagaimana nak memasukkan audio untuk kapal terbang ni. Okey, sama juga tadi kita sediakan terlebih dahulu kita sediakan satu layer baru yang bernama audio dan kita letakkan audio tu akan bermula selari dengan pergerakan kapal terbang kita di frame 180. So, kita import audio kita ke library. Okey, contohnya ni. Dan daripada library kita just drag kita punya audio tu iaitu yang ni lah ke frame ke layer audio ni just tarik je dekat layer tu dan kita boleh dengar kapal terbang ni. Kalau kita nak try test untuk scene ni sahaja. Okay, so ada audio lah sedikit, so menarik lah. Okay, so kita dah berjaya membina satu montaj yang simple, tapi ini konsep dia saja. Nanti mungkin anda buat lebih baik berbanding contoh yang saya berikan ni. Ini hanya untuk latihan atau demonstrasi bagaimana kita nak membina motion twinning dan path animation. So, kita try daripada awal. Ini yang berlaku. Okey, dan bila pengguna klik kata welcome, kemudian terus pergi ke menu lah. Okey, kemudian daripada menu pengguna klik pengenalan, tapi pengenalan kita belum buat lagi. Okey, so tahniah semoga anda boleh membina satu montaj yang simple menggunakan teknik motion twinning dengan path animation twinning. So, selepas ini saya akan tunjukkan bagaimana kita pengguna input nama dekat welcome tadi tu dan nama tu dipaparkan pada kuis ataupun pada paparan-paparan tertentu. Okey, selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.